Monolog jiwa membawakan kepada anda sebuah rasa dan cerita yang hadir dari jiwa untuk kita mengenang figura yang bernama ayah. Kisah dan rasa yang sama, namun perjalanan setiap dari kita adalah berbeza. Ada yang selalu ada yang tak pernah merasa. Cerita ini adalah sebuah luahan tentang rindu, tentang rasa, juga tentang luka yang berbeza. Kenang dan hargailah selagi mampu, kelak hilangnya dia mungkin akan membunuh jiwa kita. Andai syurga itu milik ibu, apa yang ada pada ayah? Monolog ini juga merupakan kisah benar. Dari studio Anak Seni Asia, produksi Frekuensi Space dengan kolaborasi Lego Entertainment, Bukan Date Kosong, Yanas, Nirnama Muzik mempersembahkan Monolog Jiwa. Ujabat mesra tangan ayah. Urat-urat daging-daging tua keras-keras. Mataku tersenyum, matanya menatap. Yang pulang disambut mesra, tapi matanya yang menatapku. Kolam-kolam derita dan pudar bulan pagi. Garis-garis putih lesu melingkungi hitam suram. Suatu kelesuan yang tak pernah dipancarkan. Kelibat senyum matanya, masa jua ramah akan menutup padaku kelesuan hidup sendiri. Bagi dalam suratnya dengan kata-kata riang, memintaku pulang menikmati beras baru. Anak yang pulang di sisi ayahnya, maka akulah. Merasakan kepedihan yang tercermin di mata. Meski kain pelekatnya bersih dalam kesegaran wuduk, dan ia tidak pernah merasa. Sebab derita itu adalah dia. Mata ayah Usman Awang. Ada dapat aku putarkan masa lalu. Kenangan yang mana mahu kalian hilangkan atau padamkan dari memori? Masa itu bagaikan sebuah peluru yang meluncur laju tanpa kau sedar. Namun menusuk dalam hati sehingga meninggalkan rasa yang terpalit di dalam hati. Ya. Cerita aku dan kau mungkin berbeza. Cerita kau dan kau juga berbeza. Tapi yang sama masa, wataknya. Cuba kalian bayangkan. Cuba kau lihat. Cuba kalian lihat. Tangannya yang semakin di bawah usia. Baunya yang hamis. Urat-urat
tua yang masih lagi kelihatan. Sepasang mata yang cuba menyembunyikan rasa dan kegelisahannya. Satu persatu lakaran potret dan menunjukkan satu sud tubuh yang kian memang usia. Ya, setiap cerita, setiap rumah pasti berbeza, bukan? Ada yang tidak mengenalinya. Ada yang ada, tapi tidak ada. Sama saja. Ada yang masih mendapat bahagia sehingga kini. Satu persatu lakarannya berbeza. Namun namanya tetap satu. Ayah. Kata-kata engkau yang tak pernah kau sakitkan hati. Dapatkah kau seka genangan air mata tua yang masih tercalar di hatinya? Apakah masih sempat? Apakah aku masih ada kesempatan itu? Seringkali kita berkata-kata tentang ibu. Ya, pengorbanan ibu takkan pernah habis dicanang. Kalau betul syurga itu pada ibu, ada apa pada ayah? Langit
Airbus A380-800, Airbus A380-800 to Kuala Lumpur. Kindly proceed to the waiting area as we will be boarding shortly. Thank you. Apa? Orang balik. Hello, ibu. Jantung saya dah stop datang tadi. Doktor cakap dah dapat balik, okey. Ibu dah makan belum? Sarapan, bagus. Seorang dah terlantar kat dalam tu, seorang lagi kejap lagi kiok juga. Dah turun bawah sekarang? Deringan telefon. Setiap kali telefon berdering, mesti akan ada satu daripada dua kemungkinan cabaran. Cabaran baik dan cabaran buruk. Panggilan telefon ni seumpama permainan kalah mati. Kalau kau dapat berita gembira, engkau akan menang. Tapi kalau kau dapat berita sedih, engkau akan kalah. Tapi berbeza dengan aku. Mama. Waalaikumsalam. Apa sihat? Tak ada. Ni orang nak bagi tahu. Tadi orang dapat result exam tau. Minggu lepas punya tu. Orang dapat first class tau. 2 orang je dalam kelas dapat first class. Okey. Berita gembira yang aku kongsikan dekat Mama. Dan dalam pada masa yang sama, Mama minta aku kongsikan dekat Abah. Kau dengar bunyi tu? Talian nyawa. Bukan lagi talian telco yang menghubungkan kasih. Tapi bunyi ni penyalur semangat antara aku dan juga Abah. Biasanya setiap kali keputusan keluar, Abahlah orang yang pertama sekali akan tahu keputusan aku. Daripada aku sekolah rendah sampailah aku masuk ke universiti. Aku ingat lagi, semasa aku masih bergelar sebagai seorang pelajar ijazah sarjana muda teater UiTM, setiap kali malam keputusan keluar, aku akan kejutkan Abah. Abah! Dengarlah ni, bangun. Ni, orang baru dapat keputusan tau. Orang dapat 3.7. Terus segar mata Abah bila dengar berita yang aku kongsikan dengan dia. Dengan setiap isi kegagahan tangan tua dia tadahkan. Selahut kesyukuran dia panjatkan, dia rahupkan dekat wajah dia. Masa tu aku rasa akulah raja dekat dunia ni. Aku orang yang paling kaya sekali sebab aku ada Abah. Mat, kau nak tahu anak aku baru je balik daripada Istanbul, internship. Ni, Den, ni anak aku dia nak pergi London tau, nak sambung master. Minggu lepas dia baru je buat persembahan dekat ni Dewan Agung Tuanku Chancellor UiTM. Anak aku Amirul. Anak aku. Macam tu lah Abah. Macam Batman, tak pernah nak mengaku nilai diri dia sendiri. Seumpama permata di dasar laut. Abah, orang nak bagi tahu ni, orang dapat result tadi. First class tau. Abah kan nak ikut orang pergi combo. Abah kena bangun, Abah kena semangat tau. Sebab dadaku ni bila aku melihat skrin telefon, wajah Abah yang lesu dan tak bermaya, hati aku mula berbisik masa tu. Milul, engkau kena redha. Redha dengan setiap apa yang bakal terjadi lepas ni. Aku hanya mampu menahan diri aku daripada menitiskan satu pun air mata. Nak pula kau ni, pasal kau ni. Salam, kenapa kak? Yoi, Mama nak beritahu ni.
Papa tahu. Ingat aku tak dengar apa-apa. Pekak, tulis sementara. Masa tu hanya ada satu suara. Suara pakcik. Kau tak payah balik. Hari tu kan kau dah balik jaga abah kau. Mama kau dah tak ada duit dah nak belikan tiket balik. Kau doa coba banyak baca Yasin. Hanya Tuhan je tahu betapa pedihnya hati aku ni bila aku dengar apa yang keluar daripada mulut keluarga aku sendiri. Ya. Mungkin orang akan kata engkau kena faham perasaan mak kau juga, tapi aku seorang-seorang. Aku seorang-seorang dekat negara orang, tak ada kawan yang faham perasaan aku. Aku nak balik sebab aku satu-satunya anak abah. Aku nak berbakti buat kali terakhir untuk abah. Kau faham tak aku nak balik? Kau faham tak? Masa tu hanya ada pipi je. Pipi je yang ada pada masa tu. Ramai orang tak sanggup call aku. Salam takziah Bilul Al-Fatihah. I know you will be strong. Tapi hanya bibi je yang aku selesa nak bercakap masa tu. Nak luahkan. Aku ingat lagi seharian aku kelam kabut. Serabut cari duit nak balik. Nak beli tiket balik ke Malaysia. Bibi, aku nak balik, Bi. Aku nak balik. Aku nak balik tapi mak aku tak bagi, Bi. Pakcik aku tak bagi aku balik. At least kalau aku balik aku dapat tak muka bapak aku dapat cium dia, Bi. Aku tak dapat balik, Bi. Kau faham tak? Gelap terang dunia aku pada masa tu dekat tangan bibi je. Yang pasakkan roh aku pada badan. Sebelum aku sadarkan kewarasan emosi aku ni. Hanya pipi. Tuhan tu maha mengasihani. Ramai yang bantu aku cari dana untuk aku balik. Beli tiket pulang ke Malaysia. Encik Pipi, Ahmad Reza, semuanya bantu aku. Sini-sini aku, junior-junior aku, semuanya bantu sebarkan gambar bapa aku. At least aku ada duit nak balik. Tapi ada satu insan yang menyebabkan aku sedar yang aku tak boleh menilai orang daripada luaran je. Terima kasih. Terima kasih Sharifah Sakinah. Waris, minta duduk sebentar. Kita nak bincang kondisi Pakcik Mokhtar sekejap. Semua sedia maklum kondisi Pakcik kan. Tapi untuk kali kedua, jantung stop ni. Sorry, excuse me, doktor. Okay, cut it short. Doktor nak cakap yang ayah saya dah tak ada. Okay. It's okay. Tak payah sorry. Tak apa, I tahu. You guys dah cuba yang terbaik. Thank you so much. Boleh saya nak tengok ayah saya? Paru-paru ayah penuh kuman TB. Buah pinggang ayah rosak tahap 5. Ayah baru selesai menjalani pembedahan buang usus dia yang rosak. Badan ayah dah tak kuat. Satu persatu kata-kata yang keluar daripada mulut doktor masih lagi bermain di hujung telinga. Kini aku hanya mampu untuk melihat sekujur tubuh yang tidak lagi mampu bergerak.
Macam drama TV kan? Baunya masih juga sama. Susun atur di dalam web pergerakan aku dari kaunter ke bilik isolasi ayah masih jelas bermain di minda aku. Aku pandang ibu. Ibu hanya tersenyum kelak, duduk tenang memandang jururawat yang sedang mencabut segala mesin dan wayar yang ada pada badan ayah. Dia yang paling kuat. Ya, dia paling kuat. Jadi kami 4 anak lelaki dia yang lain perlu lebih kuat daripada ibu. Sebab kami masih ada seorang lagi adik perempuan kecil yang tak dibenarkan naik untuk jenguk ayah walau sekali pun sepanjang 2 minggu ayah berada dalam wad. Aku pandang Alung. Mata dia berkaca. Ayah Long dah tak ada. Ringkas aku tulis dalam grup WhatsApp family aku. Angah, jangan main-main. Angah cakap dah betul-betul. Apa dia? Takkan aku nak main-main tentang kematian bapa aku? Siapa yang nak datang tengok ayah Long, datanglah hospital Temenloh. Aku kumpul kekuatan malam tu. Aku dan Along uruskan semuanya. Nak mandi jenazah di mana? Hospital, nak kapankan ke? Nak ke bumi di mana? Masjid, semua kami settlekan malam tu. Sebab itu adalah tanggungjawab terakhir kami sebagai anak dia. Dan aku ke toilet. Sengaja aku memilih toilet yang agak jauh daripada orang lain. Sepi. Di penjuru tu aku terduduk. Menakap mulut aku menghalang jerit tangis aku daripada didengar orang lain. Tuhan, kenapa kau ambil ayahku? Kenapa sekarang? Kalau aku ni yang jadi beban dalam keluarga ni, gantikan saja aku dengan ayahku. Ibu aku tak kerja, adik aku masih sekolah, aku masih belajar. Apa kami nak makan, ya Allah? Kau kejam Tuhan. Aisyah, Rahimi dan Mishikin yang menemani aku di hujung talian sepanjang malam itu. Rakan-rakan di sosial media aku semua memberikan kata-kata semangat, memberi salam takziah, tapi aku masih lagi gagal untuk menghadapi ujian aku pada malam itu. Ayah, korang ni asyik korang je nak tengok TV. Kan ayah dah kata petang-petang pukul 6 ayah nak dengar lagu Hindustan. Ayah, ni remote ni Cik Mokta. Ambil, tekan, alihkan aja. Yang nak melengking, nak menjerit dekat orang ni semua kenapa? Aku je yang akan menjawab setiap kali ayah bercakap macam tu. Aku yang akan menjawab. Alung, ibu dan adik-beradik aku yang lain lebih memilih untuk berdiam. Aku ingat lagi. Malam tu. Ya. Malam celaka tu. Buku mastika dekat tangan aku balik. Tepat dekat sini. Berdarah kepala ayah. Menitik air mata orang tua tu. Aku yang buat. Anak jenis apa aku ni? Anak jenis apa aku ni yang buat ayah aku macam tu? Sebab tu bila ayah dah tak ada, aku yang paling terkesan. Semarah-marah dia, sejahat-jahat perangai aku ni anak kesayangan dia.
baju raya. Saban tahun aku yang akan dapat lebih daripada adik-adik aku yang lain. Duit belanja aku yang paling banyak ayah bagi. Semuanya aku yang dapat. Aku adalah anak kesayangan dia. Kesayangan yang dahaga. Bagaimana akan ku mulai dan apakah kata-kata indah untuk diabadikan. Tiap wajah berkisah, tiap mada berarti. Manakah ilhamku? Cahaya di matamu, senyum di bibirmu, kisahku tanda pertanyaan. Mungkinkah kau jua dalam kerinduan saat begini aku merindukan. Berhelai-helai surat terbiar di depanku, tak dapat aku ku ramah semua dan ku buangkan jauh dari pandangan. Lalu aku kesal kumpul semula, tak dapat ku nyatakan apa yang ku rasa. Jika engkau tahu di dalam hatiku, mungkinkah kau sahut cerita batinku. Dengarkanlah panggilanku. Dengarkanlah lagu untukmu. Oh angin lalu, kau sampaikan rasa rindu yang membara padanya. Warna-warna cintaku yang pudar bersama malam yang segelap gempita. Entahkan kau rasakan apa yang aku rasa, atau kau tak indah. Tapi ku percaya semua telah tertulis. Dunia suciku takkan disia-siakan. Dan di suatu masa, di hari yang indah, ku ulur tanganku lalukan. Terima. Aku ingat lagi, pada hari pengebumian Abah, aku sampai dekat rumah. Aku tak sempat untuk berbakti buat kali terakhir. Tapi terdetik hati aku bila aku ternampak gitar untuk aku nyanyikan sebuah lagu yang sepatutnya aku nyanyikan
pada majlis convocation aku. Untuk Abah. Di mataku masih tersimpan selaksa peristiwa, benturan dan hempasan terpahat di keningmu. Kau nampak tua dan lelah, keringat mengucur deras, namun kau tetap tabah. Meski nafasmu kadang tersegar, memikul beban yang makin sadar, kau tetap bertahan. Gambar Abah. Gambar Abah. Ni gambar yang pertama sekali aku ambil menggunakan kamera aku. Hadiah daripada Mama dan juga Abah untuk hari jadi aku. Nampak kan? Raut wajah dia semakin lama semakin dimamah usia. Aku ingat lagi masa ni kami sekeluarga menyambut hari raya dekat rumah Pak Ngah aku, abang kepada Abah. Abah paling gembira sekali. Sebab apa? Sebab berbakul-bakul durian Pak Ngah order. Siap ada kambing bakar lagi. Abah memang suka makan durian. Dia makan banyak masa tu. Sampai ke satu tahap aku tegur dia, Abah ke tak boleh makan durian banyak-banyak. Nanti darah tinggi naiklah, apalah jantung lah, badan panas, migraine. Mulalah. Tapi ada seorang je yang boleh tegur Abah sampai Abah automatik berhenti. Mama. Sebab mak aku ni garang. Abah. Inilah gambar cucu-cucu saudara dia. Aku anak seorang, tak mampu nak bagi cucu dekat ni, tak sempat lagi. Tak sempat lagi tau. Tapi inilah tempat dia berkasih sayang dengan cucu-cucu dia. Gambar aku masa kecil. Nampak tak aku menangis? Kenapa aku menangis? Sebab aku tak dapat mainan. Mak aku mesti tak akan bagi mainan, dia akan marah. Tapi Abahlah tempat aku mengadu, Abahlah tempat aku bermanja. Abah. Aku ingat lagi, selepas SPM, aku minta duit dekat Abah. Abah, nak duit Abah, nak beli topak. Orang tua ni tak ada duit. Tapi dalam tak ada duit, dia seluk saku poket dia ni, dia keluarkan RM1, cukup RM10 dia hulurkan dekat aku. Dia hulurkan dekat aku. Itulah apa. Macam mana sekalipun, dia akan cari juga cara untuk gembirakan anak-anak dia. Aku. Kalau ditatap balik gambar yang pertama tadi, aku nak cakap dekat Abah. Engkau telah mengerti hitam dan merah jalan ini. Keriput tulang pipimu gambaran perjuangan. Pahumu yang dulu kekar, akan terbakar matahari.
namun nafasmu semakin segar. Meski langkahmu kadang gementar, kau tetap setia. Korang nak tahu tak apa yang sweet pasal ayah? Ya, orang mengenali dia sebagai Muhammad Mokhtar bin Abdul Rahman, penghulu Mukim Gali 2 Raut Pahang. Garang, tegas, bising mulut orang tua tu. Tapi apa yang orang tak nampak, apa yang orang tak tahu adalah benda-benda sweet pasal ayah yang orang luar tak nampak, tapi hanya kami keluarga je yang nampak. Ayah sangat sweet kalau bab makan. Kalau bab makan, ayah memang tak kedekut, takkan berkira. Bagi dia, biarlah makanan tu berbuang daripada kau makan tak cukup, terkulat-kulat nak makan. Memang pantang orang tua tu. Lepas tu kami adik-beradik, setiap kali waktu makan, kami wajib untuk makan beridak. Semua adik-beradik kena duduk berkumpul dulu, dah cukup baca doa baru boleh makan. Itu memang aturan dia. Sebagai anak yang 5 tahun duduk di asrama, lepas tu aku sambung diploma dan aku sambung degree pula. Jadi aku adalah anak dia yang paling jarang ada dekat rumah. Jadi bila aku nak minta apa-apa, aku teringin apa-apa, aku akan terus minta direct dengan dia je. Ayah, hari ni Angah rasa macam nak demam. Teringin sangat nak makan tom yum, tapi duit belanja dah tinggal sikit. Tapi tak apalah. Ibu kau ni, tak tahu ke? Anak tu tak cukup duit nak makan, demam apa semua? Ni ambil duit pergi hantar kat dia bank ke apa ke? Kesian anak aku tak makan. Ibu yang akan jadi mangsa, ayah tak marah aku. Orang tua tu akan marah ibu. Aku ingat lagi. Dan peristiwa ni adalah bukti yang menunjukkan aku adalah anak kesayangan ayah berbanding adik-beradik aku yang lain. Setelah cemerlang dalam UPSR 5A, kecoh satu raut. Anak Tok Mulu dapat 5A, anak Tok Mulu Mokhtar dapat 5A. Orang tua tu buat kenduri, panggil kawan-kawan dia datang makan, meraihkan aku. Lepas tu aku dapat tawaran untuk masuk ke Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Kuantan. Ya. SBP, impian pelajar-pelajar cemerlang masa tu. Tapi malamnya, anak gendut dia ni buat hal. Dia memang buat hal. Pagi ni aku daftar masuk sekolah tu, malam tu aku dah menangis macam orang gila tak nak duduk asrama. Makan tak sedap lah, apalah, macam-macam alasan aku. Menangis. Pening kepala warden aku, cikgu-cikgu kat sekolah aku tu tak tahu nak buat apa. Malam tu juga, aku call ayah aku cakap dengan dia. Kalau ayah sayang Angah, ayah datang ambil Angah. Tuk-tuk besok orang tua tu sungguh datang dari Raut ke Kuantan nak ambil aku balik. Kalau nak diceritakan tentang perangai aku, betapa nakalnya aku. Selalu menyusahkan abah dengan mama. Kenapa? Daripada zaman aku sekolah sampai aku masuk ke universiti. Asyik tukar sekolah, tukar universiti. Masuk, register, berhenti. Register je, berhenti. Itulah aku. Tapi, selalunya abah yang akan jadi mangsa. Sebab apa? Abah lah yang uruskan semua hal-hal aku. Ini gambar mama dan juga abah masa muda dan juga masa mama punya majlis persaraan. Masa ni aku ingat lagi tau, aku cakap dekat mama dengan abah, tak sedar diri dah dua-dua pun nak bersanding kat atas pelamin. Sebab dekat sekolah tu siap ada pelamin lagi untuk diorang ni. Abah dah paling tersenyum sekali. Sebab apa? Sebab dapat bersanding lagi sekali. Abah memang suka tempat yang sejuk. Aku ingat tu sebab aku ralat. Sebab tu setiap kali kami sekeluarga pergi bercuti, Abah akan pergi ke Bukit Fraser, Cameron Highland, Genting Highland. Itulah tempat kegemaran dia.
Setiap kali mesti akan ambil gambar dekat depan ni. Tak tahu berapa banyak gambar sebenarnya dekat depan ni. Ini adalah pasangan yang aku rasa paling romantis, paling sejati, paling setia sekali. Tapi kalau nak diceritakan tentang kesetiaan ataupun romantisnya mereka berdua ni, ada satu momen di mana di dalam rumah aku ternampak satu frame yang aku rasa Mama lah cinta sejati untuk Abah. Ini yang Abah tulis. Sekiranya Pak Uda dah tiada, segala yang Pak Uda ada hanyalah untuk Mak Uda. Jagalah Amirul dengan sebaik-baiknya. Romantik kan? Romantik bapa aku sebenarnya. Tapi bapa dengan mak aku ni tak pernah tunjuk depan mata anak dia ni. Ada satu gambar dan kisah dalam gambar tu. Kami sekeluarga menyambut kelahiran aku. Hari jadi, satu-satunya anak dia. Abah dengan mama mesti akan sediakan satu meja dekat dalam bilik dia. Kat meja tu ada kek. Macam gambar ni. Ada kek, ada lilin dan mama abah yang ambil gambar. Sekarang aku yang duduk bilik ni. Itu masa kecil. Tapi semakin lama semakin meningkat dewasa, aku lebih pentingkan kawan-kawan daripada mak bapak sendiri. Aku keluar makan dengan kawan-kawan, aku pergi bercuti dengan kawan-kawan, tapi mak bapak aku lupakan. Lagi-lagi abah. Sebab apa? Sebab abah lah orang yang pertama sekali akan ucapkan selamat hari jadi. Sampai satu tahap abah hanya tuliskan ucapan dekat dalam kad. Dia selitkan dekat bawah pintu. Dia ketuk pintu. Aku buka. Selamat hari lahir anak abah, Muhammad Amirul Syafiq. Sweet kan bapak aku? Jarang bapak nak buat dekat anak lelaki dia. Bila bercerita tentang nama Muhammad Amirul Syafiq, setiap kali musim persekolahan bermula, semua orang akan sibuk untuk menulis nama dekat depan buku. Aku pun tulis nama Muhammad Amirul Syafiq bin Muhammad Taha. Abah lalu abah tengok apa yang aku tulis. Abah tanya, kenapa tak tulis nama abah Nizamuddin? Abah, Ustazah cakap orang kena tulis nama bapa kandung. Abah tak boleh. Kecil hati orang tua tu. Derhaka aku ni. Aku tak dapat bayangkan apa yang abah rasa masa tu. Perasaan dia. Tapi sekarang ni, apa yang aku rasa adalah rindu yang menyakitkan, rindu yang membebankan. Ayah, dalam hening sepi ku rindu untuk menuai padi milik kita, tapi kerinduan tinggal hanya kerinduan. Anakmu sekarang banyak menanggung beban. Suara ayah sedap. Betul. Mungkin sedikit bakat seni yang ada pada aku ni datang daripada ayah. Maklumlah, apa ni, pemuda-pemuda zaman 80-an kan, dia apa ni menyanyi kat orang kahwin, dekat band-band kugiran. Kalau korang nak tahu, mengorat ibu pun dia pakai lagu. Kau ada? Boyfriend kau ada? Tak ada. Lemah. Sebelum viral zaman-zaman sekarang lagi, bapak aku dah buat dulu. Manalah tak Cik Junainah tu apa ni, cair hati dia menengokkan Cik Mokhtar dia menyanyi kan. Dengan spek hitam dia, lucu bapak aku. Duhai darah kau manis cerita, senyum tak berseri-seri, hatiku selalu menjadi tergoda, memandang kau tiap hari. Lagu Dara Pujaan. Lagu tu lah dia mengorat ibu aku dekat wedding orang lain. Tak faham aku bapak aku. Tapi dapatlah kan.
Nyanyian bukan untuk aku. Walaupun di pentas yang sama, tapi di bidang yang berbeza. Ayah tak pernah walau sekali pun berkesempatan untuk tengok aku menari, berlakon di atas pentas. Tapi aku tahu, dia selalu kagum dengan aku, bangga dengan aku, dan dia selalu support aku. Pernah sekali tu, aku balik dari Korea. Ya, aku ada show menari kat Korea waktu tu. Balik aku belikan baju I Love Korea untuk adik-beradik aku. Tiba-tiba bapa aku marah sebab tak belikan baju tu untuk dia. Memanglah, orang tua tu dia pakai baju pagoda je. Mana maunya dia nak pakai baju-baju I Love bagai. Tiba-tiba marah aku. Rupa-rupanya dia nak pakai baju I Love Korea tu, nak tunjuk kat kawan-kawan dia kedai kopi petang-petang, anak aku balik dari Korea menari, pergi Hungary, pergi Istanbul semua. Dia bangga dengan aku. Tapi aku tak pernah tahu. Ada satu masa tu aku minta duit dengan dia. Ayah, boleh tak nak duit sikit? Angan nak beli make up dah habis. Anak jantan aku ni nak beli make up pula. Dah nak jadi apa? Ya Allah. Ibu lah yang backup aku. Dah nak op tu menari, Cik Mokhtar, oi, bagilah duit tu biar dia pergi beli. Duit yang ayah bagi dekat aku tu, aku rasuh lah sikit dekat ibu. Memang senang hidup aku waktu tu. Lepas ayah dah tak ada, satu hari tu aku, ibu, Along dan adik-adik aku yang lain pergi ke rumah sahabat baik dia. Yelah nak tanyalah kalau ada hutang ke, ada apa-apalah kan nak selesaikan. Encik Jamil. Oh, ni Angah ya? Yang ni? Oh, inilah Angah. Yang selalu cerita tu, yang menari tu, ya pergi apa? Korea semua. Rupanya lah. Dia tiap petang tu menyebut je kalau apa ni, minum kopi tu menyebut pasal sikit-sikit Angah, sikit-sikit Angah. Ni lah budaknya, dia sayang betul ke ni Angah. Betul, dia sayang ke ni. Rindunya aku rasa. Bila dia tak ada baru aku tahu semua benda tu. Rindunya aku rasa. Kegelisahan di dalam kedinginan meniti sepi keseorangan, sebuah kematian yang tiada bernisan, sendu mengiringi perpisahan. Sebuah cinta dan harapan menjadi debu berterbangan, tersekat nafasku kabur pandangan mataku, amat tersiksa diriku kena kehilanganmu.
Ini semua sebab betina celaka tu. Ya, betina celaka tu. Betina celaka. Betina celaka. Semua ni sebab betina celaka tu. Kalau tak, keluarga kita tak jadi macam ni kan? Ya. Malam tu habis pinggan mangkuk dekat dapur, aku pecahkan satu-satu berselayap kaca dekat dapur rumah. Aku protes. Siapa yang boleh tengok ibu dia kemas beg, masukkan semua baju-baju dalam beg, nak lari daripada rumah bapa. Aku peluk kaki ibu, halang ibu daripada keluar. Semua ni berlaku depan mata aku. Aku balik daripada asrama, nak tenangkan fikiran aku. Duduk dekat rumah ni, nak tenang. Tapi ini yang aku kena hadap. Apa ni? Sembak dalam otak aku. Sejak dari itu, aku makin kasar dengan ayah. Bahasa aku makin biadab. Tingkah laku aku di luar jangka, aku jadi pemarah. Kalau boleh aku tak nak ingat apa yang berlaku. Aku nak lupakan. Kalau boleh ada button delete memori, aku dah buang dah. Memori yang berada dalam otak aku masa usia aku 16 tahun. Aku tak nak tahu tau. Aku tak nak terlibat. Tapi aku anak lelaki ibu. Lelaki ke aku? Kalau aku tak boleh nak bela ibu? Bacol ke aku kalau aku tak boleh nak halang dan hanya duduk berdiam diri? Kalau kau tahu kau pandai sangat, kau cerita dengan aku apa patut aku buat. Kau pandai ya? Cakaplah. Cakaplah! Kau cakap dengan aku. Kau cakap dengan aku. Kenapa engkau susahkan Mama? Kenapa engkau perlu berhutang dengan Along? Masa kecil, Abah berhutang demi company dia. Sampaikan aku dengan Mama kena ganggu. Lepas tu, Along balik cat merah dekat rumah. Kau tahu apa jadi aku dengan Mama? Aku dengan Mama terpaksa duduk dekat rumah arwah Puan. Arwah Puan dengan Mama lah yang langsaikan segala hutang-hutang Abah. Bukan sikit tapi banyak. Banyak. Aku tak tahu berapa lama aku tak jumpa Abah. Tiba-tiba Abah muncul depan mata masa Mama nak pergi haji. Baru nak muncul orang tua tu. Masa tu aku tak dapat bayangkan betapa susahnya Mama. Tapi Mama masih boleh terima Abah sebagai suami dia. Sebagai suami yang dia perlu setia. Suami apa macam menyusahkan isteri. Mama lah segala-galanya bagi aku pada masa tu. Abah hilang. Abah hilang sebagai satu sosok yang sepatutnya aku dibanggakan. Aku memang tak pandai nak luahkan kemarahan aku. Hanya luahkan melalui perbuatan aku je. Ya, mungkin orang akan kata engkau ni kurang hajar dengan bapa engkau. Tapi aku ni manusia. Manusia yang ada perasaan marah. Abah, bayangkan berapa lama aku tak dapat sokongan Abah. Ni semua gambar dia yang buat ni. Dia yang buat, dia yang tampan. Aku memang benci dia. Aku benci dia sebab dia tak ada bila aku perlukan dia. Benci itu api syaitan. Ya, api syaitan. Aku juga masih mencuba. Ayah adalah manusia biasa.
Jangan disebabkan oleh satu kesalahan dia kita hukum dia selama-lamanya. Cuba kita kenal yang baik-baik, ingat yang manis-manis, maka api tadi akan padam. Ayah pergi ketika aku di final semester. Waktu tu aku terpaksa bekerja dan belajar dalam masa yang sama untuk aku sara hidup aku. Menangis aku dari puncak Perdana, naik motor bawa sampai ke Bukit Jalil. Aku baru bekerja dengan Astro masa tu. Aku terpaksa bekerja. Kalau ayah ada, aku takkan rasa susah macam ni. Duit aku tak payah nak cari. Nak minta dengan ibu, ibu pun cukup-cukup makan je. Jadi duit menari, duit make up orang, itulah yang aku gunakan untuk sara hidup aku masa tu. Terima kasih Dr. Kamal untuk petang tu. Bantu tesis aku dengar luahan aku. Terima kasih Abang Pali. Sebab Abang Pali pinjamkan saya motor abang selama setahun. Dia coach silat aku. Coach silat aku. Tapi aku namakan motor dia Tisha Pondan kan? Andai syurga itu ada pada ayah, andai syurga itu pun ada pada ibu, apa yang kita perlu cari pada ayah? Dalam mereka aku mengejar syurga aku. Aku terlupa yang kuncinya juga ada pada ayah. Sekarang dah tak ada lagi dah. Mesej yang masuk untuk tanya, Angah dah makan? Selamat hari jadi Angah. Dah tak ada lagi masuk call dan suaranya di hujung talian bertanyakan aku, bila Angah nak balik? Dah tak ada lagi lagu-lagu Hindi yang diputarkan setiap petang di dalam rumah aku. Dah tak ada lagi. Mungkin tinggi nada dia, mungkin kasar bahasa dia, tapi tidak akan mampu untuk menandingi tinggi lagi rasa kasih, rasa sayang dia pada aku, pada keluarga aku. Kalau aku masih boleh pegang tangan dia, aku nak rasa lagi daging-daging, urat-urat tua yang membaluti jari-jemari dia. Kalau aku boleh peluk dia, aku nak peluk erat-erat, aku nak bermanja dengan ayah. Ayah, ayah, ampunkan Angah, ayah, ampunkan Angah, ayah, ampunkan Angah. Kenapa ayah tak mesej Angah lagi, ayah? Ayah cakaplah. Kenapa ayah tak call Angah lagi dah? Ayah, ayah. Mana ayah? Mana ayah? Patrick. Patrick, kau nampak ayah aku tak? Kalau kau nampak ayah aku, kau cakap dengan dia yang aku sayang dia, aku rindu sangat dekat dia. Patrick. Kau nampak ayah aku? Mana Patrick? Mana? Tak ada pun Patrick. Tapi kalau kau nampak dia, kau cakap dengan dia, aku nak ambil gambar dengan dia, aku nak selfie banyak-banyak dengan dia. Sebab sekarang aku baru tahu dan aku sedar aku tak banyak gambar dengan ayah. Ayah. Mana? Patrick, kau nampak ayah? Mana Patrick? Dekat sini. Tak ada pun Patrick. Mana Patrick?
dengan dia. Tunggu aku. Sebenci-benci aku dekat abah, aku sayang dia. Banyak benda yang aku tak dapat buat dengan dia. Aku janji dengan dia aku nak bawa dia pergi London untuk majlis convocation aku. Tapi aku tak dapat buat. Terkilat. Terkilat sebab tahun depan aku akan convo. Tapi aku tak dapat buat dia. Aku tak dapat bawa dia. Apa yang mampu aku buat? Tak mampu buat apa-apa. Aku ingat lagi dulu abah jadi pemandu teksi. Kaki abah kena hentak dengan helmet sampaikan abah tak dapat jalan dengan betul. Tapi aku tak jaga dia. Boleh kira berapa kali dia masuk ICU, aku tak jaga dia. Aku lagi pentingkan kawan-kawan aku dekat sana, kat luar sana. Aku tak jaga dia. Kau tahu bila aku dapat jaga dia? Aku dapat jaga dia sebulan sebelum dia meninggal. Itulah kali pertama dan kali terakhir aku dapat jaga abah. Abah kalau abah ada sekarang, orang nak bawa abah jalan-jalan dengan mama. Orang nak bawa abah. Orang nak bawa abah pergi Kubo. Abah tahu kan orang sekarang dah jadi pensyarah tau. Orang dah jadi pensyarah sambilan dekat UiTM. Orang dah jadi pensyarah. Abah itu yang abah nak tengok kan orang berjaya. Orang dah ambil master dah abah. Abah kata abah nak tunggu sampai orang dapat jadi doktor. Tapi abah tak tunggu. Kenapa? Kenapa abah tinggalkan orang? Sanggup abah. Sanggup abah tinggalkan orang. Orang tak dapat berbakti untuk abah. Kalau abah ada sekarang ni, orang nak suapkan abah makan. Orang nak beli kereta yang besar-besar, kereta yang mahal sebab abah suka kan kereta banyak. Orang nak bawa abah pergi haji. Mama dah pergi tapi abah tak dapat pergi. Abah kata tak apa. Tunggu engkau. Baru kita pergi sama-sama. Tapi kenapa abah tak tunggu orang? Abah jahat. Abah tinggalkan orang. Abah tinggalkan orang. Orang tak sempat berbakti. Kalau tak disebabkan abah, orang tak tinggal dekat keluarga Nizamuddin. Kalau tak sekarang ni orang dah berempat dekat luar sana. Jadi hampalah dekat orang kalau macam tu. Abah kutip orang, abah jadikan anak, satu-satunya anak dekat dalam keluarga. Orang hidup senang sebab abah. Orang sayang abah. Orang sayang abah. Kalau dapatlah abah datang sekarang ni, orang nak peluk abah, orang nak cium tangan abah, orang nak pegang abah. Tak puas lagi abah. Sebab abah satu-satunya kebanggaan orang selama-lamanya. Kisah ni untuk kalian. Kerana kalian. Mungkin aku tak mampu sebutkan setiap satu daripada kalian semua. Tapi ingatlah, kekal semangat aku ni kerana kalian. Bunyi. Andai suatu hari nanti setiap daripada kalian ni mendengar bunyi itu, ingatlah. Ingat kisah aku. Ingat kisah abah aku yang aku banggakan. Yang kalian semua masih lagi ada ayah. Kala dunia sunyi yang mampu mentulikan telinga ni, pada bila waktu yang membilang, saat yang kau rasa kau lebih laju yang kau mampu gapai, saat kejayaan yang kau parah, kau rasa kau tak berguna lagi, ingatlah kau tak keseorangan. Buat abah, orang rindu. Ini cerita aku.
Maaf andai aku tak mampu untuk menyebut satu persatu watak yang muncul dalam kisah aku. Bukan niat aku untuk meraih simpati, bukan juga untuk aku berbangga diri. Tidak. Ini kenangan aku. Kenangan yang membuatkan aku teguh berdiri hingga ke hari ini. Ayah, Angah dah boleh jaga ibu, dah mampu nak sara kasih. Mungkin cerita ini adalah cerita ending. Mungkin juga adalah sebuah tauladan. Ciptalah sebanyak mungkin memori. Rakamlah sebanyak mungkin gambar, potret, video. Persetankan apa yang ingin orang katakan. Maka pada hari ini, aku sarankan buat setiap orang yang ada di sini. Mari kita post satu posting di social media kita. Nyatakan, luahkan, katakan rasa rindu, rasa sayang atau kalian ingin coretkan sesuatu buat insan bernama Ayah. Silakan. Buat mereka yang telah pergi, sesungguhnya kami sangat merinduimu. Al-Fatihah.
dilakukan untuk pemahaman monolog jiwa. Memperkenalkan barisan pelakon bagi monolog jiwa, Milul Taha, Syawal Azhar, memperkenalkan para Assembler, Muhammad Taufik bin Bakar, Yunus M, Muhammad Hazlami bin Harun, Muhammad Safwan bin Razali, prolog tadi dibawakan oleh Afif Zulkifli. Memperkenalkan barisan tenaga produksi monolog jiwa, Stage Manager Mazliana Rahman, Tekniker Hambani Razif, dan Hazim Hasan. Bagi rekaan seks, Manhan, Music Director Raja Imran Sari Nirman, Head Kali Iskairul Aziz, Fotografer Amirul Aiman, dan marketing Amir Syafiq dan Sri Kalisina. Voice over hari ini dibacakan oleh Syasha Fairuz, Kristina Sipa dan Diana Desa. Monolog jiwa dibawakan oleh produksi Frekuensi Space dengan kerjasama Lego Entertainment, bukan sponsor, segala penghargaan diucapkan kepada para penonton yang hadir pada hari ini. Anda yang ada kurang ataupun terkejut, mohon diharapkan. Bagi yang ingin mengambil gambar boleh tunggu sebentar, dan bagi yang ingin mengulang boleh terus pulang dalam keadaan seorang demi seorang. Terima kasih sekalian.